Assalamualaikum dan apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM My Review 1, 2 dan 3. Anda sekarang sedang menyaksikan Pastikan Saya edisi Jumaat 29 Julai 2022 bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1443 Hijri. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Ingat, Pastikan Saya baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Kerana apa? Kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Baik, kita akan teruskan dengan segmen Sahih. Sejarah telah tercipta. Dewan Rakyat meluluskan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti dengan sokongan lebih 2/3 ahli Dewan. Rang undang-undang ini penting bagi memastikan kestabilan politik yang berpanjangan. Ini adalah isyarat yang jelas bahawa ahli-ahli yang berhormat mengamalkan politik matang berteraskan semangat keluarga Malaysia dengan meletakkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam apa jua perancangan dan pelaksanaan. Dakwaan yang tular mengatakan 30 banduan berjaya melarikan diri dari penjara Sungai Udang adalah palsu. Ketua Polis Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata perkara itu juga telah disahkan oleh penguasa penjara Superintenden Muhammad Saizi Ibrahim. Sehubungan itu, anggota penjara Sungai Udang juga akan membuat laporan polis berhubung dakwaan tular yang mengatakan 30 banduan mereka berjaya melarikan diri. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan berita palsu berkenaan yang boleh mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. PDRM telah mengesan satu iklan di media sosial yang mempromosikan jualan keahlian dan lambang Kres Ahli Kehormat Persatuan Bekas Polis Malaysia. Menurut posting berkenaan, ahli yang menggunakan lambang tersebut akan diberikan keistimewaan seperti perkhidmatan pengiring polis dengan bayaran RM300 bagi 10 km. Pemilik kenderaan boleh memasang cermin gelap dan tiada tindakan oleh pihak berkuasa sekiranya memandu dalam keadaan mabuk serta merupakan simbol berprestij jika digunakan. Orang ramai yang berminat diminta menghubungi seorang individu yang mana nombor telefon miliknya tertera dalam iklan tersebut. PDRM mengesahkan tawaran iklan berkenaan adalah palsu dan sedang menjalankan siasatan ke atas individu yang bertanggungjawab dalam menyebarkan iklan tersebut. Tiada sebarang kelebihan sedemikian yang wujud atau ditawarkan kepada mana-mana pihak seperti yang didakwa. Kementerian Kesihatan Malaysia telah terlibat dalam operasi Pangaea 14 yang berlangsung dari 23 Jun hingga 1 Julai 2022. Operasi ini merupakan satu tindakan kolektif peringkat antarabangsa terhadap penjualan ubat-ubatan dan produk perubatan yang dijual secara haram. Semasa operasi Pangaea 2022 ini, sebanyak 2,438 pautan di laman sesawang menjual produk farmasutikal tidak berdaftar di Kesan dan dianggarkan berjumlah RM2,652,500 produk farmasutikal tidak berdaftar telah dirampas di seluruh Malaysia. KKM giat menjalankan pemantauan di laman sesawang dan media sosial dan serta aktiviti penguatkuasaan dalam menangani isu penjualan produk farmasutikal dan peranti perubatan dalam talian. Malah aktiviti penguatkuasaan ini dijalankan sepanjang masa bagi memastikan semua produk farmasutikal tradisional dan kosmetik dalam pasaran adalah selamat digunakan oleh orang awam. KKM sentiasa memastikan bahawa pengendalian rangkaian bekalan dan pemasaran iklan-iklan, produk farmasutikal dan penggunaannya dikendalikan dengan mematuhi peruntukan undang-undang yang dikuatkuasakan. Para pengguna juga diingatkan agar sentiasa memastikan produk farmasutikal dan peranti perubatan yang dibeli adalah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Orang ramai juga boleh menyalurkan aduan melalui portal Sistem Pengurusan Aduan Agensi Awam (SISPA) di alamat moh.spab.gov.my agar tindakan sewajarnya dapat diambil bagi membantras penjualan produk yang menyalahi undang-undang di pasaran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP mengambil maklum laporan yang telah dikeluarkan oleh media arus perdana dan di laman sosial berhubung larangan pembelian bahan api petrol dan diesel menggunakan tong drum plastik atau apa-apa bekas tanpa kebenaran di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961.
Walau bagaimanapun, keperluan permit khas ini adalah bagi pembelian dengan kuantiti melebihi 20 liter ke atas sahaja. Manakala mana-mana pihak yang membeli dengan kuantiti kurang daripada 20 liter, termasuk kes-kes kecemasan adalah dibenarkan dan tidak memerlukan permit khas. Mana-mana pihak yang telah diberi kebenaran untuk membeli minyak petrol dan diesel melalui permit khas ini boleh menggunakan telegram, plastik atau apa-apa bekas yang bersesuaian mengikut kuantiti harian yang telah diluluskan. Sehingga kini, antara pihak yang telah mendapat permit khas daripada pihak kementerian adalah pengguna forklift, sektor pertanian dan penternakan, pengusaha industri makanan, penduduk di kawasan pedalaman, pengguna pengangkutan air untuk enjin bot serta nelayan separuh masa dan bukan bagi pemegang kad e-nelayan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa secara keseluruhan jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan seperti hospital dan PKRC awam bagi setiap 100,000 penduduk tiada menunjukkan perubahan pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2022 berbanding Minggu Epidemiologi ke-28 tahun 2022. Bagaimanapun, jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital awam bagi setiap 100,000 penduduk, kes-kes positif COVID-19 yang dipantau oleh Pusat Penilaian COVID-19 CAC di seluruh negara masih menunjukkan peningkatan. Oleh itu, KKM ingin menasihati orang ramai agar terus mematuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S dan amalkan 3W dan juga amalkan TRIS. Apakah peranan pengiklan yang beretika? Yang pertama, tidak mengeluarkan iklan palsu. Pastikan barang atau perkhidmatan dan harganya seperti diiklankan. Iklan tidak sama sekali mengelirukan pengguna. Dan juga iklan telah diluluskan oleh pihak berkuasa berkaitan sebelum dikeluarkan. Dan juga pastikan yang iklan anda jelas dan sahih maklumatnya boleh memberi keyakinan kepada pengguna dalam membuat keputusan pembelian. Baik, kita akan berhenti berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai 2022 pukul 8 pagi di Dataran Putra, Putrajaya. Jom sertai pelbagai program yang dianjurkan, antaranya Berjalan Teguh Bersama, pelepasan konvoi kembara Merdeka Keluarga Malaysia, cabutan bertuah, pameran, persembahan pancaragam sekolah, irama Borneo dan banyak lagi. Untuk maklumat lanjut, layari www.merdeka360.my. Ini masanya untuk bersinar bersatu dengan semangat kesukanan. Dibawakan dari Birmingham, England. Edisi ke-22 memburu kegemilangan dalam misi yang lebih jitu. Dalam 20 jenis sukan dengan 238 acara. Sepanjang 12 hari sambutan, setiap pencapaian, perkembangan dan segala yang berlaku dibawakan untuk anda hanya di saluran RTM. Raikan perpaduan dengan semangat kesukanan bersama RTM, penyiar rasmi Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Saksikan secara langsung sambutan Hari Pahlawan 2022 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Ahad 31 Julai 2022, 8 pagi hanya di TV1. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News.
Baik, sebelum anda menyebarkan maklumat yang tidak sahih, pastikan yang anda menyemak terlebih dahulu di portal My Sebenarnya di sebenarnya.my sebelum anda menyebarkan sebarang maklumat. Baik, kita akan ke segmen semasa. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menasihatati rakyat agar sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat, mengawal pemakanan harian serta mengelakkan produk-produk yang boleh memudaratkan buah pinggang. Di atas keprihatinan tinggi terhadap pesakit buah pinggang, kronik terutama dari masyarakat B40 dan M40 telah mendorong Baginda menubuhkan pusat hemodialisis bagi membantu meringankan bebanan keuangan golongan berkenaan. Al-Sultan Abdullah mendoakan agar pesakit yang sedang menjalani rawatan hemodialisis diberikan kekuatan dan kesabaran kerana ia bukan kehidupan yang mudah. Baginda turut menyeru lebih ramai individu dan pihak swasta untuk tampil membantu lebih lagi ketika rakyat masih lagi terkesan impak pandemik COVID-19. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC telah membuat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri KDN untuk membenarkan pengeluaran visa kemasukan berganda kepada pelancong untuk datang ke Malaysia. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu langkah tersebut penting dalam usaha kementerian meningkatkan kedatangan pelancong asing selain membantu penggiat industri merancakkan lagi industri pelancongan negara. Beliau menjelaskan sebelum ini pelancong di beberapa buah negara menggunakan visa kemasukan sehala ke negara ini dan pihak MOTAC memerlukan satu langkah mudah untuk pelancong tersebut datang ke Malaysia. Beliau bagaimanapun berharap agar Kementerian Dalam Negeri KDN mempertimbang permohonan tersebut kerana ia di bawah bidang kuasa kementerian tersebut untuk menentukan perkara tersebut. Isu keciciran pendidikan dalam kalangan orang asli akan terus menjadi keutamaan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, pegawai pendidikan mengambil tindakan bertemu pelajar terlibat yang dikenal pasti melalui data yang dikumpul. Sampai darjah 6 ada yang berhenti terus. Dan ini kita dah identify, ada data daripada JAKOA dari kampung mana sebenarnya yang berhenti dan kena ada pegawai pendidikan dalam JAKOA yang kena pergi berjumpa dengan keluarga itu untuk bawa ke sekolah menengah. Kini terdapat lebih 900 pelajar dalam kalangan orang asli yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Tempatan, manakala 53 lagi menuntut di luar negara. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit, Datuk Muhammad Nizar Zakaria. Setakat ini, 3 jenis sistem persekolahan digunakan bagi masyarakat orang asli, iaitu sekolah jenis berasrama bermula darjah 1 hingga 6, sekolah K9 yang menempatkan pelajar dari darjah 1 hingga tingkatan 3 dan sekolah jenis campuran. Kementerian Kesihatan KKM terus komit dalam memberi penerangan kepada masyarakat, terutama ibu bapa tentang kepentingan vaksinasi terhadap kanak-kanak. Tujuannya memastikan kanak-kanak mendapat perlindungan sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan mencegah jangkitan yang lebih serius. Untuk itu, beberapa langkah sedang dipergiat bagi memberi kesedaran tentang pemberian vaksin kepada golongan tersebut, antaranya melalui hebahan di media cetak dan elektronik. Selain itu, menggalakkan ibu bapa mendapatkan janji temu imunisasi di klinik kesihatan yang berdekatan. Sehingga 26 Julai lalu, 1,767,078 atau 49.8% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 1,485,265 lagi telah melengkapkan 2 dos vaksin. Kebimbangan kita sekarang ni, Tuan Dipertua, ialah kes naik sekarang ni. Masuk hospital naik, masuk PKRC naik. 4 minggu kita bagi dos ketiga, iaitu dos tambahan. Itu dinamakan dos tambahan. Untuk memperkasakan lagi imunitinya, menghalang daripada penyakit yang serius ataupun terkena jangkitan COVID-19. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Bacuk Tuan Nik Muhammad Nik Abdul Aziz. Peratusan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang melanjutkan pengajian dalam pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET dianggarkan berada pada 30 hingga 40% pada masa kini.
Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK, Zainab Ahmad berkata, antara usaha termasuk menjalankan program promosi selain memberi peluang kepada lepasan SPM memasuki program sijil, seterusnya melanjutkan ke tahap diploma. Menurutnya, tidak wujud halangan jantina di dalam TVET kerana program tersebut berteraskan minat tanpa mengira latar belakang. Tengok hari ni, kita belajar robotik. Mudah aja. Laki-laki ada boleh buat pengaturcaraan, perempuan pun begitu. Ya? Dan saya kira masa depan dia memang ia untuk semua pelajar, khususnya mereka yang memang berminat kepada teknologi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis perasmian penutupan kejohanan Piala FIRA ke-15 tahun 2022 di Pasir Gudang, Johor Bahru. Indeks jenayah di Labuan mencatatkan penurunan pada tahun 2022 iaitu sebanyak 13 kes bersamaan 17.81% berbanding tahun sebelumnya. Ia hasil usaha sama Polis Diraja Malaysia PDRM dan masyarakat dalam usaha menurunkan kes jenayah sifar selari dengan moto PDRM dan masyarakat berpisah tiada. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata sebanyak 6,269 aktiviti pencegahan jenayah dilaksanakan IPD Labuan sepanjang tahun 2021 hingga Julai tahun ini. Selain itu, sebanyak 60 kes direkodkan dan 48 kes daripadanya berjaya diselesaikan. Ini menjadikan IPD Labuan berada di tengah keempat terbaik daripada 20 daerah di kontingen PDRM Sabah. Jadi inilah yang sepatutnya kita pupuk pada rakyat di negara kita ni. Mereka ni supaya masing-masing tak setia yang terbelah bagi pada negara. Ya, ini kita nak. Ya. Jadi kalau kita kuat, community base kita ni kuat, saya rasa adalah sukar pihak luar untuk mengganggu-gugat ketenteraman kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi Pencegahan Jenayah Anjuran IPD Labuan. Hadir sama Pengerusi Perbadanan Labuan merangkap Ahli Dewan Negara Datuk Basir Alias. Dalam pada itu, Datuk Basir berkata kepada pemberita, beliau menyambut baik kerjasama antara pemimpin penduduk setempat bersama polis dalam memerangi kes jenayah di pulau ini. Dengan adanya mata dan telinga inilah jenayah-jenayah Labuan dapat kita selesaikan dengan mudah. Jadi itulah daripada harapan dari pihak-pihak kita pimpinan Labuan. Mudah-mudahan di masa akan datang kita dianugerahkan idea-idea yang bernas di antara kolaborasi boleh jalankan di antara pihak polis kepimpinan dengan penduduk kampung setempatlah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sembilan kini sedang mengesan seorang individu bagi membantu siasatan kes SPRM. Lelaki tersebut, Chu Tuan Kang, 37 tahun, mempunyai alamat terakhir di nombor 346, Kampung Seri Parit, Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lelaki tersebut diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Muhammad Syahrul Nizam di talian 019-684-2321 atau email beliau di syahrulnizam.mokhtar@sprm.gov.my. Acara Expo dan Sidang Kemuncak Agri Komoditi Antarabangsa Malaysia MICES 2022 berjaya menjana nilai potensi jualan berjumlah RM3 bilion, kata Menteri Perusahaan, Pelalangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin. Beliau berkata potensi jualan terbabit dijana menerusi pemeteraian pelbagai memorandum persefahaman, jualan dan janji niaga kerjasama dalam Expo 3 hari bermula 26 Julai lepas yang melibatkan sebanyak 1,288 delegasi perdagangan serta 537 mesyuarat perniagaan dari 39 negara MICES 2022 yang bertemakan memaju agri komoditi dalam ekosistem lestari itu yang menampilkan pelbagai produk minyak sawit, getah, kayu, koko, lada dan kenaf yang merupakan antara pemacu utama ekonomi negara. Bagi tempoh Januari hingga Mei 2022, jumlah ekspor agri komoditi negara mencecah RM87.6 bilion iaitu peningkatan sebanyak 2.7% berbanding RM85.3 bilion dalam tempoh sama pada 2021. Pembangunan berkonsepkan manusia dan alam yang saling bergantungan antara satu sama lain. Zoo Mini Kuala Kerai hari ini mula menjadi tumpuan pengunjung apabila dibuka secara rasmi setelah 17 tahun tidak beroperasi.
Antara yang bakal menarik pengunjung ke zoo ini ialah lebih 50 spesies haiwan seperti unta, burung enggang, gajah dan iguana selain akuarium mini yang menempatkan pelbagai spesies ikan. Majlis perasmian pembukaan Zoo Mini Kuala Krai disempurnakan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan turut dihadiri Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan dan Pelancongan Negeri, Meja Besara Datuk Muhammad Anizam Abdul Rahman dan Ketua Jajahan Kuala Krai Tengku Abdul Rahman Tuan Yunus. Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob berkata pembukaan semula Zoo Mini Kuala Krai merupakan hasil cetusan idea kerajaan negeri untuk mewujudkan lokasi pelancongan yang sesuai dilawati khususnya di jajahan ini. Persiapan bagi pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 yang akan berlangsung di Dataran Putrajaya di sini esok berjalan lancar, kata Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM, Datuk Seri Muhammad Mentek. Beliau berkata persiapan sedang giat dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Japan selaku urus setia program itu dengan kerjasama pelbagai pihak bagi menjayakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Mentek berharap cuaca di Putrajaya esok baik memandangkan terdapat banyak aktiviti menarik yang akan diadakan, antaranya program berjalan teguh bersama dan persembahan pancaragam. Baik, kita akan berhenti buat seketika dan akan kembali selepas ini. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah bilik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Satu kaedah yang diperbaharui yang akan melibatkan kerjasama penuh beberapa premis supermarket dan kedai-kedai yang terpilih dan bukan hanya terhad kepada beberapa barangan-barangan tertentu yang akan dijual dengan harga lebih murah, tetapi dengan kerjasama tuan punya supermarket dan sebagainya untuk mereka menyenaraikan mungkin ada barang-barang lain yang boleh dijual dengan harga yang lebih murah, maka sale corner ataupun sudut-sudut jualan murah keluarga Malaysia akan diwujudkan di seluruh negara, di semua kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, kawasan parlimen dan sebagainya secara besar-besaran. Kita berada di segmen yang terakhir kita, segmen notifikasi. Baik, selamat Hari Harimau Antarabangsa 2022. Sedikit info menarik, Harimau Melaya atau lebih dikenali dengan nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemulihan Hidupan Liar
Malaysia 2010, pemburuan haram untuk pasaran gelap dan kemusnahan habitat semula jadi merupakan ancaman utama dan status untuk harimau Melaya adalah terancam dan paras kritikal. Jadi sama-sama kita menjaga harimau Melaya kita dan juga menjaga habitat mereka supaya mereka dapat hidup lebih lama lagi. Baik, seterusnya, Lensa IPT, inovasi pertanian perkukuh jaminan sekuriti makanan. Jangan lupa untuk saksikan pada malam ini di saluran berita RTM pada pukul 9 malam. Bagi mereka yang tidak mempunyai saluran berita RTM, anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile dan menonton di mana saja anda berada. Baik, seterusnya, pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob Perdana Menteri yang akan berlangsung pada hari Sabtu 30 Julai pada pukul 9 pagi di Dataran Putrajaya Precinct 3 Putrajaya di depan Istana Kehakiman. Baik, sedikit notis makluman penutupan jalan sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2022 pada esok hari 30 Julai 2022. Bermula di Dataran Putra hingga persimpangan MOA Jalan Kemerdekaan dari pukul 7 pagi hingga 11 pagi. Sila patuhi arahan pihak berkuasa yang bertugas. Kerjasama anda keluarga Malaysia sangat dihargai. Baik, sambutan Hari Pahlawan 2022 yang bakal disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya berlangsung pada 31 Julai hari Ahad pada pukul 8 pagi. Anda dapat menyaksikan siaran langsung di saluran berita RTM dan juga di TV1. Masjid pertama dalam sejarah Islam juga merupakan masjid yang paling awal dibina oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu berhijrah ke Madinah. Ingin ketahui lebih lanjut berkaitan masjid terawal yang dibina ini? Jangan lupa dengarkan siaran rancangan khas Mal Hijrah pada esok Sabtu 30 Julai 2022 bersamaan 1 Muharram 1444 Hijrah melalui AIFM pukul 1.45 tengah hari, perkongsian oleh Ustaz Sulaiman Ding yang bertajuk Jejak Hijrah Masjid Kuba. Anda juga boleh mendengar siaran ini melalui aplikasi RTM Klik atau laman sesawang rtm.gov.my. Segmen notifikasi tadi mengakhiri Pastikan Sahih edisi Jumaat 29 Julai 2022. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.